Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi diberikan peluang dan juga kesempatan untuk kita bersama di ruangan ilmu pada petang ini untuk kita tingkatkan lagi kefahaman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah hari ini bentuk pertemuan kita hari Selasa 21 Ogos 2018 bersama dengan 9 Zulhijjah 1439 Hijrah, bersama dengan saya Azidi Abdullah ketika ini di segmen Selekta di ruangan kekeluargaan Islam sehingga maghrib nantilah. Dan selepas itu anda akan bersama dengan saya sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan alhamdulillah kita hari ini dikunjungi tetamu yang baru, iaitu Dr. Hafizah Haji Mustaqim, merupakan salah seorang pemilik doktor perubatan klinik perdana cawangan Islah Jalan Hospital Kota Baru, dan juga beliau juga menjadi pegawai perubatan sambilan klinik LPPKN Kota Baru, dan doktor juga telah pun memperoleh ijazah perubatan dari Universiti Monash di Melbourne, Australia pada tahun sekitar 1988. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau telah berkhidmat di beberapa hospital termasuk Hospital Kuala Lumpur, Hospital Kota Baru dan juga Hospital USM sebelum membuka dan menguruskan klinik sendiri pada tahun 1997. Dan pada petang ini doktor akan menceritakan tentang kerukunan dalam rumah tangga. Dan seperti biasalah taliannya 743-3858 dan juga 748-8630, dan juga talian WhatsAppnya di 011-1143-9730, dan juga boleh terus ke Facebook kami Kelantan FM. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya nak mempersilakan doktor untuk memulakan perkongsian kita pada petang ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. DJ Zidi? Ya, saya. Adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dihormati Allah sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya lah kepada penerbit rancangan Puan Hajah Nik Nuraini Ghazali. Yeah. Dan semua pihak yang memberi kesempatan untuk saya berada di ruang udara Kelantan FM ini. Dan insyaAllah pertemuan kita pada hari ini adalah amat bermakna sekali dalam slot kekeluargaan dalam Islam. Kita juga berada dalam 9 Zulhijjah, ya, hari yang amat istimewa, dan perkara yang kita akan bincangkan adik-adik kakak-kakak sekalian adalah perkara yang amat dekat dengan hati kita, kerana kita akan bincangkan tentang diri kita. Ya, tak ada orang yang sebenarnya tidak mari daripada keluarga. Jadi tanpa keluarga siapalah kita? Tanpa mak ayah tidak adalah kita. Jadi mungkin untuk permulaannya, Zidi, kita akan bincangkan apa maksud rukun tu dulu. Kan kita bincang tentang kerukunan rumah tangga pada petang ni. Jadi kalau ikut Kamus Dewan, sempat saya tengok tadi, rukun tu bermaksud tenang, tenteram, aman, tak bertengkar, tak kelahi, bersatu hati, bersepakat, seia sekata. Jadi bila kita bincang tentang rumah tangga yang rukun ni, kita boleh bayangkan satu keluarga yang memang diidam-idamkan oleh semua orang. Iaitu satu keluarga yang serasi, ya, hidup rukun, saling hormat menghormati, bertoleransi, boleh kecek kira, dan ia memerlukan satu bukan saja menerima, tetapi juga memberi. Sebab ramai orang dia nak hak dia, tidak fikir gapo dia bui kat orang. Jadi itu definisi dia tentang kerukunan rumah tangga. Jadi seterusnya, kenapa kita bincang topik ini? Jadi bila kita tengok perintah untuk kita membina keluarga dan memelihara kerukunannya, ya, ada 3 sebab kenapa kita bincang perkara ni. Yang pertama, kerana memang Tuhan suruh. Kita sebagai orang yang bersyukur pada hari ini kerana mensyukuri segala nikmat Tuhan, dan antara perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang berpasang-pasangan dalam bentuk yang disukai, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Seorang ulama pernah mengatakan, dia kata dalam dunia ni ada syurga. Siapa tak dapat syurga tersebut, dia tak boleh masuk dalam syurga di akhirat kelak. Dan orang sekeliling bertanya, apakah syurga itu? Dan beliau mengatakan, itulah syurga kita mengenal Allah.
Jadi macam mana kita nak kenal Allah sedangkan tak nampak kan? Jadi dalam ayat ni Allah sebenarnya cerita kat kita bahawa di antara tanda kuasa dia adalah diciptakan untuk kamu pasangan. Jadi Allah cipta ni maknanya ada Zidi ada pasangan, saya sendiri alhamdulillah Allah beri pasangan kat saya ni, adalah di sebalik tu adalah sebagai satu tanda kuasa bahawa ada Allah ni yang cipta. Untuk apa? Di sinilah nanti kita akan bincangkan bahawa ada 3 benda yang kita kena capai. Jadi yang pertama, kenapa kita bincang? Sebab Allah suruh kita mendirikan keluarga ini. Dan bila kita tengok keluarga dalam Islam ni adalah satu perkara yang amat dititik beratkan, kerana ia merupakan satu sistem. Sistem ni bukan kita buat. Mahkamah syariah tu menjalankan je, tetapi hak buat sistem ni adalah mari daripada Tuhan sendiri. Allah cipta satu sistem yang kuat. Dan bila saya sendiri dinikahkan kepada suami saya sebut aku terima nikahnya, suami saya sebut aku terima nikahnya, tu merupakan satu dipanggil mitsaqan ghaliza. Apa tu maksud dia? Adalah satu perjanjian yang kuat. Saya tertarik sangat sebab ayat yang menyebutkan tentang mitsaqan ghaliza ini adalah ayat yang disebutkan Allah dalam surah An-Nisa, ayat 21. Ayat ni tentang Allah kata pada orang jatuh, pada suami ni, bila dah cerak, kenapa nak ambil hak bui dah ke isteri tu? Kemudian Allah sambung, bukankah maknanya wanita itu, isteri kamu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Jadi makna dia, ikatan kekeluargaan ni Allah buat, cipta tu dengan suatu benda yang kuat dipanggil. Dan di situlah ada tujuan, arahan, panduan yang terperinci. Contohnya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Allah turunkan cara hidup tu, Nabi tunjuk kat kita. Jadi antaranya Nabi sebut tentang perkahwinan ni, disebut gini. Dia kata ketika seseorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. Jadi dalam sudut ini, makna dia, bila orang kahwin tu sebenarnya dia nak meneguhkan agama dia. Jadi saya risau sekarang ini bila kita tengok statistik, korang mau orang lambat kahwin. Jadi semua saya kata, kalau lah lambat kahwin tu tak cukup pitih lagi ko. Tak apa, tapi saya bimbang ada orang dia lambatkan kahwin ni sebab dia boleh dah gapo patut boleh masa kahwin, tapi dia boleh sebelum tu. Jadi kita bimbang tu dia jadi muka lain sebab pemikiran tidak betul dalam masyarakat. Jadi yang pertama ni, kenapa kita bincang perkara ni, kerukunan keluarga, adalah kerana ia adalah merupakan perintah Allah dan Rasul. Keduanya, kerana keluarga ni lah asas atau batu bata dalam negara kita, masyarakat kita. Masyarakat kita ni terdiri daripada unit-unit keluarga ni. Jadi inilah yang membentuk landasan moral, kesejahteraan sosial. Jadi maksud dia, kalaulah keluarga kita tu molek, maka kita boleh bayang masyarakat tu molek. Jadi kalau kita tengok masyarakat tu sudah ada benda tak kena, kita akan perhati bila kita adalah masalah dalam keluarga. Contohnya bila kita tengok banyaknya dia penagihan dadah dalam masyarakat, banyaknya sumbang mahram, banyaknya gejala sosial, kita tengok ada benda tak kena dalam keluarga. Dan yang ketiganya, kita sebut pasal kerukunan keluarga ni, Zidi, kerana kita nak mencegah daripada masyarakat kita, daripada keluarga sendiri terdedah kepada perkara-perkara tak molek. Itu sebab dalam pepatah Cina dia ada sebut gini, dia kata kalau setiap keluarga menyapu halaman masing-masing, bersihlah seluruh negara. Maksud dia, kalau setiap keluarga tu jaga anak beranak dia, maka dengan sendirinya terjaga tempat lain. Hak tu apabila pemegang atau pemenang anugerah Nobel keamanan, nama dia adalah Mother Teresa. Mati dah dia, meninggal dah dia. Dia kata, orang tanya dia, what can you do to promote world peace? Apa yang anda boleh buat untuk menyebabkan atau untuk mempromosikan keamanan sejagat ni? Maka apa Mother Teresa sebut? Dia kata, go home and love your family. Balik dan sayangi keluarga. Nak menunjukkan kepentingan keluarga ni. Jadi penting untuk kita bincangkan perkara ni pada hari ini, kerana keluarga kita telah sedang diserang lah daripada dalam dan luar. Kita tengok apa tu
kadar perceraian orang Islam makin meningkat, kadar perkahwinan yang saya sebut tadi makin menurun, dan keluarga tak boleh berfungsi dah ni dalam menjaga ahli-ahlinya daripada peningkatan gejala sosial contohnya. Dan kadar perceraian kita tahu pun dianggarkan dalam satu statistik tu setiap 15 minit kita ni dekat 15 minit cerah dah. Jadi sehari berapa cerah. Jadi insya-Allah kita bincang, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Kelantan FM bila kita bincang perkara ini. Mudah-mudahan pendengar di luar sana dapat kita berbincang-bincang tentang bagaimana peranan kita masing-masing untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga dan mencegah perceraian ni. Jadi mungkin kalau kita nak kaitkan sedikit sebelum kita berehat tentang tujuan perkahwinan ni, kalau kita tengok salah satunya adalah untuk ke arah tujuan syariah tu sendiri, maqasid syariah, iaitu memelihara nasab, keturunan dan mewujudkan ketenteraman, kecintaan dan kasih sayang. Jadi kalau saya boleh balik semula kepada ayat Allah dalam surah Ar-Rum tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda kuasa Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan macam kamu. Allah tak buat alien untuk kita. Dia sesuaikan. Kalau lelaki diciptakan perempuan, kalau perempuan diciptakan lelaki. Itu aturan Allah. Siapa buat yang sebalik daripada itu akan menempuh kesusahan. Untuk apa Allah cerita? Iaitu litaskunu ilaiha. Tujuan kahwin ni adalah yang utama supaya kita mendapat kecenderungan, ketenteraman di antara satu dengan yang lain. Jadi kalaulah ada di antara kita yang kahwin, mungkin kahwin belanja dah mahal, tapi masih tak dapat ketenangan, you're not there yet. Kita masih perlu mencarilah formula apa. Dan formula itu diceritakan Allah dalam ayat yang sama. Macam mana Allah sebut? Allah kata dalam Quran, litaskunu ilaiha tu, supaya Allah ciptakan kamu ketenangan itu. Macam mana? Allah kata waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah ciptakan untuk kamu itu kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Jadi setengah ulama kata, walaupun Allah kata dalam ayat ni Allah akan bagi, maknanya orang yang kahwin ni dia akan ciptakan mawaddah dan rahmah, tetapi banyak ulama yang mengatakan bahawa benda ni kena cari. Dan insya-Allah marilah kita berniatlah pada petang ni, sementara kita menunggu maghrib ni, duduk dengan dengar Kelantan FM ni, insya-Allah sebagai satu jalan untuk kita menambah ilmu kita, menambah berkongsi pengalaman kita, supaya kita dapat Allah dengan usaha kita tu mencari tu, membaca ke, tengok kat internet ke, tengok rancangan Tanyalah Ustaz ke, dengan Kelantan FM ke, mudah-mudahan Allah bagi kita mawaddah dan rahmah. Apa dia mawaddah? Ya. Jadi mawaddah ini sebagaimana kalau tengok bahasanya daripada perkataan maddah, maka dia daripada benda fizikal. So mawaddah ni kalau tengok kamus bermaksud kasih sayang. Tapi kasih sayang pada tahap level pertama ni adalah kasih sayang diasaskan dengan perkara-perkara yang fizikal. So kalau Zidi tengok, Zidi dah kahwin dah? Belum. Masya Allah. Nanti mudah-mudahan doktor doa dapat pasangan. Jadi nanti insya-Allah saya tengok, saya bagi contoh saya lah. Saya tengok suami saya, dia timbul rasa kasih. Dia pun tengok saya timbul rasa kasih. Mungkin sebab fizikal, mungkin daripada sudut penampilan saya. Ini mawaddah. Natural attraction begitu. Tapi rupanya tak cukup. Sebab biasanya yang fizikal, yang luaran ini dia sekejap aja. Beranak aja, mula-mula aja. Saya tiap kali tengok orang yang mengandung Zidi, perut dah besar dekat 9 bulan tu, ada yang pecah-pecah kulit dia. Saya suka sangat kalau suami dia datang. Sebab saya boleh tunjuk kat dia, tuan, yang nampak cantik tu tak ada dah lah bila mengandung ni. Dia ada kalau orang perempuan tu chop dekat tengah perut dia garisan hitam, dia panggil linea nigra. Yang tu chop permanent, mengatakan dia tu memang dah mengandung dan insya-Allah beranak. Jadi kalau orang cari yang luaran ni sementara je. Oleh sebab itu Allah kata Allah akan menjadikan juga dipanggil rahmah. Rahmah ni bermaksud apa? Bermaksud satu keadaan kasih sayang juga, tetapi ni selapih lagi, dalil lagi, yang lahir daripada hati yang penuh mendalam sehingga menimbulkan belas kasihan. So saya cerita ada satu kes ni, dia berlaku di China lebih daripada 50 tahun lalu. Tapi saya cerita sebab dia masuk Chinese Women's Weekly. Dia punya anugerah lah. Kisahnya seorang pemuda bernama Liu Guojiang. Dia masa tu umur dia 19 tahun. Allah ciptakan dia jodoh umur 10 tahun tua daripada dia, 29 tahun. Dah lah tua lagi, janda pula.
Jadi bawa klik rumah menjadi menantu bukan pilihan. Jadi boleh bayang tak kalau masuk dalam rumah tangga macam ni? Suka ke tak? Tak suka sebab orang dia boleh rasa toksik dia. Jadi duduklah beberapa ketika, lama-lama tok lelaki ni boleh share dah, tak boleh duduk dah. Maka sebagai tanda bukan mawadah tu, mawadah lepas dah. Ni rahmah dia, sia belah dia, tak boleh duduk. Isteri aku dah rumah ni bukan tak sayang mak dia, tapi sebab tak lagi. Maka dibawalah isteri duduk part lain. Jadi kalau kita Kelantan ni tak ada boleh duduk Kelantan, boleh duduk Kuala Lumpur. Tapi dia no tak ada super Kuala Lumpur. Tempat dia duduk di pedalaman Cina. Maka tempat dia duduk tu adalah tepi hutan. Dalam hutan tempat dia duduk, dalam gua. Gak gua ni kalau nak selamat mesti cari gua tempat tinggi. Jadi anak dia beranak sampai 7 orang ni. Anak dia kata, ibu dan ayahku hidup selama 50 tahun sendiri, tak jumpa orang, tak pernah berpisah, duduk kalangan dia je. Selama itulah ayahku memahat 6,000 anak tangga. Moga dia duduk gua tinggi, 6,000 anak tangga nak turun bawah, walaupun mak aku tidak sering turun gunung. Jadi 6,000 banyak. Kalau saya pernah tengok Batu Cave tu pun 1,000 lebih. Tinggi dah. 6,000 ni. Gak dalam hutan mana ada mesin canai kan. Maknanya dia guna tulang tak kerak ni sebagai tanda menunjukkan rahmah belas kasihan. Jadi saya berharap insya-Allah kita boleh nampak makna dia. Sia belah ni adalah tengok bila isteri mengandung, sia ke dia. Isteri pula tengok ke suami. Berhempas pula mencari nafkah tu, maka sia belah ke dia. Jadi apabila rumah tangga ni disusun dalam keadaan yang begitu cantik, ia tujuannya mendapat ketenangan, kemudian cara dia adalah mendapat mawadah dan rahmah ini, maka dia akan menjadi satu rumah tangga yang rukun. Cuma lagu mana nak dapat, nak buat rahmah ni? Jadi itu bagi sipir juga. Sipir dalam Quran ni adalah sebagaimana dalam surah Asy-Syams. Bila Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa manusia yang menyempurnakan, Allah buat jiwa kita, serta yang mengilhamkan dalam jiwa tu jalan fujur dan jalan takwa, jalan jahat dan jalan takwa, jalan baik. Maka Allah kata sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikannya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi apa maksud ayat ni? Maksud dia, apa-apa yang berlaku kat kita ni, kita boleh pilih Zidi. Nak buat hak molek jalan takwa, atau benda tak molek jalan hak jahat tu, hak kata uduh tu, hak perangai backing tu. Ataupun kita boleh pilih belas kasihan kepada isteri kita. Jadi mungkin saya cerita satu kisah lagi. Puan-puan, tuan-tuan boleh bayangkan satu keadaan di mana suami ni pukul 9 ni bawa kelik kerja, duduk pula jauh macam balik Kota Baru. Mari sampai di rumah, lagu mana ke isteri ni tengah sibuk-sibuk, tak ada lagi masuk. Jadi suami pun kata, boleh tak buatlah mi ke apa-apa, mi Maggi lah kita kata, supaya boleh alah perut. Jadi sementara sebab muka isteri ni besok nak masak tupak lagi macam-macam ni, masak Maggi ni tersalah, letak juga. Ambil sesudu besar tu kak, letak dalam Maggi tu. Letak pula dia ingat, perasa rupanya garing. Bui ketuk laki makan atas meja, dekat meja tu. Rasa je, terkejut tok lelaki. Setengah orang hok tak tahu ayat ni selalu nah, mungkin marah ke gano ke, tapi seorang suami yang tahu tadi belas kasihan, maka dipanggil lah isteri dia. Mah mai sini, lama tak kita duduk sekali ni. Isteri pun kata, apa ni buang terbiak panggil ni ke? Jadi dia panggil pun, dia kata, mai sini duduk sebelah abang ni, lama tak suap mah ni. So dia pun ambil sudu, suap ke isteri tu. Suap tu, isteri tu selalu dah terus minta maaf dengan suami ni. Mujuk tak sujuk suami. Maaf abang, tak pasal rupanya mabuk boh garis sudu ni. Gitu. Cuba bayangkan, Zidi bayangkan kalau suami tadi tepik kat baling lah kalau setengah tu marah. Apa ni? Gaya tupoh kau, apa lagi gaya tupoh kau? Nak royak, nak marah. Tapi kalau orang tu merasakan tadi kan, memilih jalan untuk sabar. Bukan sengaja kan, mestilah isteri nak memberikan sesuatu yang terbaik kan. Dan isteri tu pula
ikut arah suami lah. Suami ajak kat mari. Kalau ikut kat apa mungkin kata buat biar orang tua ni, tapi dia ikut juga. Jadi di sinilah kita lihat ya satu sipil lah. Pencipta kita yang buat kita, dia tahu perasaan kita, dia tahu, dia buat kita belaka. Maka diberikan satu sistem yang begitu cantik untuk kita menjaga kerukunan rumah tangga. Ini semua untuk apa? Untuk mencegah tadilah perceraian tadi. Sebab ada kajian yang menunjukkan, dia kata gini, kalaulah kita ni dia buat satu kajian ni, dia buat kajian ni dekat Amerika yang saya baca ni. Dia kata kalaulah perkahwinan pertama tu, kita ambil perkahwinan pertama kat Amerika ni 40% bercerai. Kita Malaysia tak sampai tahap tu. Dan dia kata kalau orang yang bercerai tu, dia nikah yang kedua 60% bercerai. Kalau yang tu pula kahwin yang ketiga, maka akan ada 75% yang bercerai. Jadi orang kata, apa kalau dah kedua ketiga mestilah tambah baik kan. Jadi orang berkata fenomena jatuh cinta ni dikaji oleh seorang ahli psikologi bernama Dr. Dorothy Tanoff. Dan dia berkata cinta pandang pertama ni, katalah kita cari orang paling ganteng sekali kalau yang perempuan. Yang macam Zidi pula cari orang paling comel seluruh daerah Kota Baru ni. Dia kata cinta pandang pertama ni bertahan selama 2 tahun je. Dia kalau tak ada usaha untuk menyuburkan cinta ni, dia akan pudar dan layu. Tambah-tambah kita kerja, kita jumpa orang lain, maka akan ada tarikan-tarikan untuk mengisi kekosongan jiwa tu. Jadi cinta ni memang kena disubur-suburkan. Jadi insya-Allah inilah yang akan saya kongsikan, dan insya-Allah kita akan kongsikan dalam sesi-sesi kita. Kalau tak dan hari ni kita akan kongsikan selepas ini, di mana kunci kasih sayang rumah tangga yang rukun ini ada 3. Yang pertama, kita kena lakukan usaha untuk mengukuhkan cinta. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena uruskan konflik dan perbezaan. Ini kita akan explore lagi. P. Ramlee pun kata alangkah lidah lagi tergigit kan, apatah lagi suami isteri. Dan yang ketiga, nak tolong orang lain, kita tolong diri kita sendiri. Pastikan kesejahteraan dan kesihatan diri. Jadi siapa dengar petang ni, you are doing the third one, iaitu kita ni masing-masing dengar ni supaya kita back key diri kita dulu. Jadi tujuan perkongsian ni supaya kita lepas ni tengok ke diri kita, back key diri kita dulu sebelum minta pembaikan daripada orang lain. So saya rasa sampai itu dulu sebelum saya kongsikan 7 tips. Hari ni saya nak kongsikan 7 tips yang insya-Allah kalau masa masa mengizinkan, 7 prinsip kerukunan keluarga ini yang insya-Allah apabila kita dapat ini pun berdasarkan daripada kajian yang panjang daripada pengkaji-kaji. Kalau kita buat 7 ni, insya-Allah rumah tangga kita akan jadi rukun, insya-Allah. So kita nak pakai talian boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, 7433858 dan juga 7488630. Kita masih lagi buka talian, dan juga yang nak hantarkan WhatsApp boleh terus hantarkan menerusi 011141439730, dan juga boleh terus layari Facebook kami lah, Kelantan FM, yang membicarakan tentang kerukunan dalam rumah tangga. Sama-sama kita menunggu pemanggil. Boleh Doktor teruskan lagi lah sedikit. Boleh, insya-Allah. Jadi bila ini hasil daripada kajian panjang beberapa pengkaji, dan melihat bahawa ada sana ada 7 prinsip kerukunan rumah tangga ni, insya-Allah bila kita sama-sama laksanakan suami isteri, mudah-mudahan yang mendengar tu ada juga pasangan suami isteri kat dapur besok nak siap ketupat dan sebagainya, suami bela-bela tolong tu, bela-bela dengar tu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan ketujuh perkara ini. Yang pertama, sipirnya adalah cinta kita itu mestilah cinta ilahi yang mendasari kehidupan kita. Makna dia takwa dan iman itu mendasari hubungan kita dengan pasangan kita dan kemudian dengan anak-anak kita. Jadi dalam sudut ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh nak memperkecilkan keredaan Allah dalam cinta kita ni. Jadi cinta kita ni mesti asasnya, foundationnya kuat. Walaupun mungkin cinta kita tu adalah cinta pandang pertama, macam mana pun lepas tu kena kemah balik dengan cinta tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang mengikat hati kita. Jadi oleh sebab itu dari dalam sudut ini mungkin sempena Aidul Adha esok, saya mungkin boleh kita ambil satu teladan daripada kisah keluarga Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam Al-Quran
dalam surah Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Allah kata, sungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dia. Jadi tu garanti Allah kata, contohlah Ibrahim. Ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut innastafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi umat yang lain. Jadi dari sudut teladan daripada keluarga Ibrahim ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, inilah keluarga yang istimewa. Ya, panjang cerita dia tentang keluarga Nabi Ibrahim ni, tapi saya mungkin nak ambil daripada kisah dia daripada zaman dia budak-budak sampailah dia dengan Raja Namrud. Tapi yang saya nak ambil ni khusus tentang kekeluargaan dia lah, tentang dia dan Sarah dan kemudian Hajar. Jadi kisah Nabi Ibrahim ni adalah tentang bagaimana dia ni selama puluhan tahun, ya, dengan Sarah, isteri yang pertama tidak dikurniakan anak. Jadi apabila mereka kemudiannya mendapat seorang yang diberikan oleh seorang raja, ya, seorang yang bernama Siti Hajar, asalnya adalah untuk sebagai pembantu, tetapi Sarah ni kemudiannya meminta Nabi Ibrahim yang mengambil Hajar sebagai isterinya. Jadi ketika itu Sarah ni tak dapat anak, ya. Jadi dalam sudut ini, Sarah sebagai seorang isteri yang memahami bahawa suaminya adalah bukan calang-calang orang, ya. Dia seorang Nabi yang mana mudah-mudahan zuriat yang dilahirkan itu boleh menyambung kenabian ataupun risalah baik yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka kahwinlah maknanya Sarah tu besar hati. Mana ada orang nak dimadukan. Zaman dulu pun serupa lah Tino ni ke. Tak ada orang yang sengih-sengih kata abang nikah lah lagi so. Tapi nak kata dalam sini Sarah mungkin menjaga hati dia tu dan mengizinkan atau meminta suami dia tu untuk mengahwini Hajar. Dan kemudian Allah mengizinkan Hajar ni untuk dapat anak kan. Dan ketika itulah, ya, dalam keadaan ini Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak ataupun membawa Hajar dan anaknya Ismail ke bumi yang kering kontang, Bakah ketika itu, Lani Mekah kan. Jadi kalau kita tengok dalam kisah ini, bagaimana, ya, dia ni nak mari daripada asalnya diorang duduk Palestin, nak sampai ke Mekah tu berhari-hari perjalanan. Kalau lo ni betul lah naik ke pesawat ke, masa tu jalan-jalan mungkin adalah kenderaan dia, tapi berhari-hari. Dan ketika itu Nabi Ibrahim ni meninggalkan Hajar dan baby dia bernama Ismail tu kat tempat yang kering kontang. Tidak super hot law ni. Jadi kita sesuailah dengan musim haji ni, kita bercerita tentang kisah yang istimewa ini kerana banyak sangat pelajaran-pelajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah keluarga Nabi Ibrahim, termasuklah Hajar dan anaknya Ismail. Jadi ketika itu, ketika nak ditinggal tu, ya, masa tu bukan ada boleh beli benda dalam paket ke apa, tak ada kan. Jadi ditinggalkanlah anak tu dengan beberapa bekalan. Dan ketika itu Hajar tu tanya kepada Nabi Ibrahim, apakah maknanya moga insya-Allah Hajar ni juga adalah orang yang soleh. Maka bila tanya apa tinggal ni, tak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Maka akhirnya, ya, Hajar ni bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Maka ketika itulah dijawab pendek oleh Nabi Ibrahim, benar. Dan keluarlah daripada wanita solehah Hajar ini, dia mengatakan, kalau Allah yang memerintahkan demikian, nescaya dia tidak menyia-nyiakan kami. So di sini kita lihat satu rumah tangga lah yang dipayungi oleh nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
redha lah kalau kita dengan apa yang dituliskan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tahu Nabi Ibrahim tinggalkan mereka, dan di situlah bermula dipanggil manasik haji. Ni tengah buat dah ni. Ya, di mana hajar ni muka bekalan cuma mana masa tu ke? Mestilah tak cukup ke? Maka dalam nak cari air untuk Nabi Ismail, masa tu belum Nabi lagi lah, baby Ismail yang menangis ni, maka Hajar ni tinggal baby dia dekat satu tempat, maka dia bawa lah daripada Safa ke Marwah tu kan. Berulang alik tu, kita kira dekat 4 kilometer. Panjang lah tu, dengan tak ada orang, memang lembah tu kering kontang. Jadi di situlah perjalanan Hajar ni sampai akhirnya 7 kali cukup tu, barulah kemudian dia mendengar bunyi Zam-zam, zam-zam, zam-zam di bawah hentakan kaki Nabi Ismail tu. Dan di situlah bermulanya satu keadaan yang begitu sampai barakah sampai ke hari ni kan, yang mana Mekah menjadi satu tempat yang menjadi tumpuan. Jadi sebelum ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebenarnya. Dia kata, ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu ini. Maka ya Rabb, jadikanlah agar mereka menunaikan solat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi nak beritahu kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, inilah satu keyakinan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni dapat wahyu daripada Allah. Nabi Ibrahim ni dia tahulah apa yang Allah dah perintahkan kat dia. Tapi sebagai isteri ni yang yakin kepada suami bahawa apa yang suami buat tu, insya-Allah suami yang beriman lah. Ni banyak juga suami yang tidak kan. Jadi kita nak wayaknya, yang pertama mestilah apa yang suami tu buat mestilah di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tahu the rest is history lah orang panggil kan. Selepas itu adalah sejarah. Sebab di situlah bermulanya, lepas tu ada orang mari, suku Jurhum yang mari dan sebagainya, menjadikan situ satu perkampungan sehingga hari ni berapa juta manusia yang tiap-tiap tahun, bukan tiap-tiap tahun lah, nak kali kan, sepanjang tahun berkumpul ke bumi yang barakah ini. Jadi tadi topik kita tadi apa? Cinta tu mestilah cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cinta kita ni dalam keluarga tu mestilah didasari oleh cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lepas tu Allah lah tolong. Walau macam mana pun apa yang dihadapi, macam tadi kesusahan Hajar tadi, maka yang akan tolong dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berderu-deru orang sampai hari ni kan, yang mari membantu ataupun meramaikan tempat ini. Jadi kemudian kisah Nabi Ismail ni dan Ibrahim ni panjang. Walaupun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang insya-Allah barakah itu, tetapi rupa-rupanya kalau ikut kisah dia, Nabi Ibrahim mari-mari tengok anak dia. Jadi nak sebutlah ibu bapa ataupun bapa-bapa yang jarak jauh sokmo ni, jangan tinggallah lagu tu, kena mari-mari kelik juga. Kalau tak, macam mana Nabi Ismail mempunyai satu pandangan yang begitu tinggi terhadap bapanya. Mungkin selain daripada Hajar bercerita dan sebagainya, tapi rupanya bapa dia ni balik-balik. Antaranya mendirikan Kaabah tu kan dah didirikan, kemudian didirikan bersama-sama oleh Nabi Ismail. Jadi mereka ni klik-klik juga. Jadi pengajaran daripada kisah mereka ni, yang pertama adalah rumah tangga tu mestilah didirikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua kerana Allah, Allah lah yang mari tolong. Moga kita tak tahu, dalam senang pun ada ujian, dalam susah pun ada ujian. Jadi kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kepentingan pendidikan. Pendidikan ni bagi saya, walaupun kisah yang diceritakan dalam Al-Quran ni begitu singkat, tetapi apa pengajaran yang kita boleh dapat adalah peranan suami mendidik isteri dan anak. Kemudian doa, tak cukup je dengan doa, tapi juga dengan ikhtiar.
ya, kena dengan ikhtiar, memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah bila kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuknya, pertolongannya dengan secara langsung. Sebab kisah dia berterusan kan, sampailah kisah yang insya-Allah kita akan buat korban mula daripada esok ni adalah kisah daripada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni lah. Apabila ya kisah tersebut tu menarik sekali teladan dia, serupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail kan. Tapi cuba kita perhatikan lagu mana cara Nabi Ibrahim tu royak kisah tu pada Ismail. Tidak kata malah aku mimpi Tuhan suruh korban kamu, dok lagu tu. Tapi cara dia kata sebelum tu Nabi Ibrahim punya doa ni apa dia? Ni kita boleh turut dah bagi saya. Rabbi habli minas solihin. Pendek aja ni. Insya-Allah boleh omal. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak yang soleh. Ini boleh kita amal lah ya. Kemudian ketika anaknya itu sampai peringkat umur yang boleh dia berusaha bersama-sama, maknanya dah sampai besar sikit, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayangku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. So ini pengajarannya bagi kita. Saya ada 8 orang anak. Maknanya bila kita ajar anak kita ni, dia tidak mesti style ortodoks. Ya, ayahnya autokratik, mak ni autokratik. Buat ke apa aku mu? Apa mak kena buat lagu ni? Aku suruh kat suruh dah lah. Dia tidak lagu tu. Dia ajar dalam ayat ni bahawa ayah tu berdialog dengan anak. Ya, kecek kira dengan anak. Anak ni seorang yang soleh. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, dia kata, anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang yang sabar. Jadi macam tu sekali kalau kita fikir dia punya apa yang berlaku sebelum penyembelihan. Dan diceritakan bahawa masa nak sembelih tu, rupanya Nabi Ibrahim tu dia bawa anak dia jauh sikit supaya mak tu tak tengok. Ini pun peranan seorang ayah yang memahami perasaan seorang wanita dan sebagainya. Bawa lari jauh. Dan apabila dia berserah dah dua-dua ni, maka Nabi Ibrahim tu dalam ayat seterusnya meletakkan anaknya muka duk bawah. Ini nampak dia, ini semua walaupun ayat ni dia ajar kita sebenarnya tata susila, macam mana nak ajar. Maknanya agaknya kalau kita lah nak pukul anak pun jangan duduk depan peng lagu tu, agaknya paling belakang sikit peng kat punggung agaknya. Ini contoh yang dicontohkan. Dan bila Nabi Ibrahim tu meletakkan pisaunya, maknanya betul dah nak maknanya betul-betul lah mereka berdua ni adalah hamba Allah yang taat lah. Tak tanya apa nak kena sembelih ke apa, duk perintah Allah tu memang jelas. Maka apabila mereka berdua tu telah diuji, maka bila nak potong tu memang takluk lah. Dan Allah gantikan dengan kibas yang besar. Nak test saja. Setara mana kita ni sebagai seorang Rasul Ulul Azmi kan, yang banyak diuji. Nabi Ibrahim nak test, nak dengar tak kata Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh ambil lah dalam konteks hari ni kita bincang pasal keluarga, maka kita sebenarnya bercerita tentang bagaimana kita nak mendidik satu keluarga kita tu supaya tunduk betul-betul pada Allah. Peranan suami, peranan isteri, peranan anak tu dalam kita membawa keluarga tu, maknanya asasnya adalah tak lain dan tak bukan melahirkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita, maknanya apa yang kita buat dalam keluarga kita ni, sebab cinta kita tu mestilah cinta ilahi yang mendasari tu. Cinta kita tu mestilah berasaskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tak ada persatu dah lah. Moga hak kita nak cari ni redha Tuhan. Jadi contohlah pok tu nak marah dengan anak, tapi dia tahu nak marah nak teh ni tak boleh masa tengah marah. Jadi dia tak boleh nak puaskan nafsu dia nak marah teh ni sampai pecah hotel, tak boleh. Dia kena mikir juga apa. Sebab asasnya adalah kerana ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lillahi taala, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keduanya mestilah dengan tarbiyah kan, kena didik lah. Ni tak boleh lari lah.
saya ada cucu dah 5 orang ni. Anak saya 8, saya ada 5 cucu. Jadi boleh nampak lah, memang anak ni tidaklah automatik jadi comel lah tu. Dia kena didik, terutama zaman gadget, zaman gapo ni. Tapi kalau cinta kita tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak marah ke, nak gapo kan anak kita, kita mikir marah ni mencederakan tak emosi dia, atau marah ni kerana memang mama marah, ayah marah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa tu penting lah. Itu sebagaimana doa Nabi Ibrahim tu kan, doa ya Rabbana inni askantu min zurriyati biwad, ya Allah sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat aku kat tempat ni. Dia doa. Dan kemudian the rest Allah lah tolong, Allah lah jaga. Moga apa yang dia buat tu adalah kerana perintah Allah. Jadi insyaAllah DJ yang bertugas, insyaAllah bila kita dengar dengan Allah, apa yang Allah tak ilhamkan kat kita. Dan Allah yang ada dulu masa zaman Nabi Ibrahim tu, Allah adalah ni lah. Jadi insyaAllah kalau kita boleh dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaAllah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ni, insyaAllah keluarga Nabi Ibrahim ni akan boleh kita teladanilah sepanjang zaman kan. Sebab tu peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim tadi. Jadi insyaAllah kesimpulan daripada topik yang pertama ni ataupun bab yang pertama ni adalah keyakinan kita yang kuat tadi akan melahirkan rasa kehambaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why iman dan takwa ni kena jadi dasar kepada keluarga kita lah. Barulah nanti datang rahmat, bantuan daripada Allah, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada 8 orang anak. Ramai tu. Dia ada 5 orang cucu, ada insyaAllah ada cucu ni. Kita tahu kadang-kadang semuanya ada ilham Allah mari. Kita ada teori dia, tapi bila depan dengan satu masalah, maka kita memang berhajat sangat dengan idea-idea mari daripada Tuhan ya. Dan tak boleh larilah ya. Iman dan takwa mesti mendasari. Keduanya kena tidak hanya percaya ke Tuhan lah, kena buat ibadah lah. Macam apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tu menjadi asas kepada rukun Islam kita yang ke-5. Haji ni kan ya, apa yang kita buat itu adalah semuanya daripada apa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan naknya Allah Subhanahu Wa Taala tu ingatkan kita tentang peristiwa ni, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadir, sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, sampai disuruh nak kita baca tu 5 kali sehari. Bila masa tahiyat akhir, tahiyat akhir memang cerita 100% Nabi Ibrahim punya keluarga, supaya kita sama-sama ingat. Sebab situ ada karakter belaka, ada ayah, ada mak, ada anak. Jadi tugas kita adalah memang beribadah tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang utama sekali adalah solat. Barulah kemudian lepas ibadah tu kita mantapkan lagi dengan akhlak. Ni akhlak comel lah. Itu bab yang pertama, iaitu tentang cinta kepada Allah adalah merupakan perlu mendasari cinta kita kepada anak dan isteri atau suami kita. Cinta ilahi mendasari cinta sejati kita. Okey, yang tu dulu. Ke tak ada lagi pemanggil kita pada petang ni lagi. Dia tengah fokus. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitulah. Mungkin ada cerita-cerita lain juga yang boleh kita ambil ya. Tapi kalau tak tu lagi, kita boleh teruskan dengan sipir yang kedua. Kita nak bagi tadi 7 sipir. Jadi sipir yang pertama, cinta kita tu dengan anak, dengan suami kita. Kalau perempuan, kalau tuan-tuan di luar sana kak, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada isteri kita dan anak-anak kita mestilah didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sipir atau tips yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, semua orang mestilah tunai tanggungjawab kita dengan sempurna. Sebab masa kita aku terima nikahnya, insya-Allah DJ kita nanti satu hari akan alami juga aku terima nikahnya tu, bermaksud itulah satu perjanjian ya, untuk yang utama sebelum minta hak. Ramai orang ni ambil spanduk nah, mana hak aku. Tapi sebenarnya sebelum dapat hak, kita kena tunai tanggungjawab kita. Okey. Jadi Baik Datuk, kita ada pemanggil sebenarnya. Boleh, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Asah ke? Ya, Kak Asah. Okey, silakan Kak Asah bersama dengan Doktor. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam Kak Sah. Apa khabar? Apa khabar? Lama tak dengar Ustazah.
Alhamdulillah. Okey. Okey. Dengan soalannya, silakan. Gini Ustazah. Saya nak tanya baca Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tu. Ya. Esok lagu mana Ustazah? Macam mana dia pergi Siti Hajar pada pasir tu Ustazah. Okey. Nak tahu kisah dia lagu mana kisah dia tu. Lalu ke Nabi Ibrahim tu pergi kepada pasir tu. Okey. Okey, baik. Dengar dia dah. Okey, terima kasih Kak Sah. Itu saja. Selamat Hari Raya Ustazah. Selamat. Kullu am wa antum bi khair insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Kak Sah. Kak Sah. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang begitu bagus, menceritakan, tanyakan bagaimana Nabi Ibrahim ni boleh bawa Hajar dan juga baby Ismail ni ke padang pasir yang kering dan tandus. Tak ada orang masa tu, tak ada orang. Dia orang aja. Jadi kalau kita susuli tengok kepada riwayat, itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi silahnya kalau nak boleh jadi ceritanya adalah kerana lama-lama moga Sarah kan tadi hok mula tu, hok bagi Hajar ni kahwin dengan Nabi Ibrahim, dan kemudian Sarah ni kahwin ni kau lama dah, tak boleh anak. Jadi bila moga baru dapat anak, kita boleh kata Nabi Ibrahim tak beri perhatian pada anak tu. Jadi perintah Allah juga. Kalau kita tak kata cemburu lah Sarah ni. Jadi nak boleh sabit ke, akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa anak dia dan isteri dia ni ke lembah ni. Kat lembah Bakkah ketika Mekah ketika itu diberi nama Mekah. Jadi dia jalan lah. Kalau lo ni berapa je naik pesawat ke, naik bah kak gitu jalan, naik unta ke, naik gapo kak, lama lah. Ya, berhari-hari kalau tak berbulan-bulan nak sampai ke bumi Mekah itu. Jadi itu adalah kalau kita bila kita baca adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa Siti Hajar dan anak babynya Ismail itu ke bumi yang kering kontang bernama ketika itu dipanggil Bakkah atau Mekah. Jadi ni kita tahu dah lah. Ni kita tahu bahawa penghijrahan itu nak memulakan satu tamadun yang besar. Masa tu tak tahu dalam moga benda tu adalah satu rahsia daripada rahsia-rahsia Tuhan. Tapi nak sebutkan keluarga yang kita nak bina ni Kak Sah ni adalah sebenarnya keluarga yang kita nak contoh daripada keluarga Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail dan juga Sarah. Sarah memulakan nanti satu lagi keluarga yang lain. Itu silsilah lain pula. Hak ni yang akhirnya akan datang daripada lahir daripada ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni keturunan tu sampai kepada kita lah. Jadi nak wayaknya dia bawa tu kepada satu lembah yang dinamakan Bakkah yang kering kontang ketika itu. Jadi ni kita kata ini ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak memulakan satu tamadun yang besar. Yang mana daripada berkat Hajar, anaknya Ismail, di situlah anak dia tu moga tunggu mak dia 7 kali macam kita sa'i lah ni kan 7 kali tu gi mari dekat 4 kilometer tu, maka budak ni lapar dah lah Ismail tu. Jadi dia pun duk kaki dia tunja, maka diriwayatkan bahawa malaikat turun. Malaikat turun tu dan menghentakkan supaya lepas tu keluarlah mata air Zam-Zam. Dan cerdik tak cerdiknya seorang yang bernama Siti Hajar ni adalah dia akal dia panjang. Dia tak biar benda tu mengalir, kau tak jadi sungai lah. Tapi dia kepung benda tu, maka menjadilah telaga Zam-Zam yang kita bayang ribuan tahun, kalau tak ratusan ribu tahun tu tak daripada zaman dia tak habis-habis. Jadi kalau kita tengok struktur tu, dia merupakan satu kolam yang besar sangatlah di bawah perut bumi tu, yang menjadikan satu barakah hasil daripada keluarga Nabi Ibrahim ini. Jadi harap dapat menjawab soalan daripada Kak Sah ni. Kita terima lagi seorang pemanggil sebelum kita tutup pada petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Min Jalil Raya. Amin Jalil Raya. Okey, silakan Abang Mi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni kita nak doa ni. Sebab pasal ni Ustazah, ni kisah kebini kita, isteri kita mengandung. Jadi berdoa ni kita nak baca suami isteri. Ya Ustazah baca sana ni pendek je tapi
apa Rabbi doa tadi. Doa tadi. Laju sangat. Tak ada kata. Okey. Kalau isteri tu doa tu. Macam mana Ustaz? Okey, terima kasih ya Mimi. Boleh. Ustaz Haula sekali Ustaz. Boleh. baik. InsyaAllah. Boleh. Oh, bagus. Ni dengar amal. Ini sifat terpuji. Comel sekali. Itulah yang kalau kita belajar daripada sahabat-sahabat dulu pun, dia belajar tengok dengar beberapa ayat daripada Al-Quran, kemudian dia amal. So bagus sangat ni Abang Mi kita daripada Jalan Bayan ni. Jadi doa yang saya sebenarnya doa kita belajar banyak daripada doa Nabi Ibrahim ni yang boleh kita amalkan. Salah satunya yang saya bacakan tadi adalah daripada surah As-Saffat ayat 100 hingga 102. As-Saffat 100 sampai 102. Di mana doa dia yang tu pendek je. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Jadi ini doa lah. Jadi ini doa yang kita boleh amalkan nak hari. Doa ya, kita pun diajar apa doa-doa yang diamalkan oleh suami isteri pun kita kena lakukan. Tapi ini doa khusus Rabbi habli minas solihin. Ya, kemudian doa yang juga diamalkan oleh kita banyak tahu doa-doa daripada Nabi Ibrahim ini. Antaranya adalah doa yang kita bacakan di awal tadi, iaitu apabila Nabi Ibrahim bila dia nak tinggalkan Hajar dengan Nabi Ismail baby. Nabi Ismail baby itu, maka dia membaca doa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya. Di daripada surah Ibrahim ayat 37. Ya, surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyatim biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah. Lembah tu adalah tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Masa tu Kaabah tak buat lagi. Tapi Allah tu dah ilhamkan, letak sini. Nanti Kaabah akan didirikan kat sini. Siapa yang mendirikan Kaabah? Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ditolong oleh anaknya. Ya. Kemudian disambung pula doa tu panjang ni ayat ni. Boleh ambil lah surah ni, surah Ibrahim ayat 37. Sebab lepas tu disambung dengan Rabbana liyuqimus solah faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan solat. Oleh itu jadikanlah sebahagian daripada manusia tertarik kepada mereka dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur. Jadi nak tanya DJ, makbul tak doa Nabi Ibrahim? Mestinya amat makbul. Sekarang dia minta apa? Minta orang tertarik kan. Tak lama tu suku Jurhum mari tolong. Korang maknanya masa tu Hajar dan Ismail adalah macam tuan rumah adalah. Orang lain tu mari kat kawasan tu. Dan dia begitu begitu barakah sampai hari ni kan. Kita boleh tengok lah. Begitu barakahnya. Bukan aja rezeki tu daripada tanam-tanaman kat situ, daripada seluruh pelosok dunia kan. Cina mari situ, India mari situ. Cuba tengok nanti orang klik daripada Mekah ke apa bawa. Bukan semua yang made in Mekah kan. Nak katanya makbulnya doa Nabi Ibrahim, insyaAllah ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus solah. Cuma saya nak pesan tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita catat tu, Nabi Ibrahim ni bila-bila dia doa untuk anak cucu dia, dia tak tinggal solat. Nak kata rakyat kita ni hak utama sekali, nak ikat kita ni bukan aja ikat dengan manusia, tapi sebelum ikat dengan manusia kena ikat betul dengan Tuhan. Hak tu hak nombor satu hak kita kena kita kena buat. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Hafizah Haji Mustakin. Apa kita sampai ke penghujung sebenarnya Ustazah. Betul. InsyaAllah minggu depan kita kembali lah semula untuk di ruangan ni lah, di ruangan kekeluargaan Islam sehingga maghrib lah Dan sekali lagi terima kasih terima kasih Dr. Saya pun ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga semangat
semangat Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat kita tanamkan dalam diri kita, dan kemudian kita serapkan dalam zuriat-zuriat kita. Yang baik datang daripada Allah, tak baik semata-mata daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada doktor sekali lagi, dan kita tangguhlah ruangan perkongsi agama kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.